Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, ini satu kejutan buruk pada saya, pada pandangan saya. Kejutan buruk kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kejutan buruk kepada Kerajaan Perpaduan, PHBN, dan seluruh penyokong Kerajaan Perpaduan, khususnya Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, baru-baru ini kita digemparkan dengan keputusan grade D daripada bersih untuk kerajaan pimpinan Anwar. Saudara-saudara, disinilah geng-geng PN cuba untuk mengambil kesempatan ingin memalukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Menurut satu perkongsian daripada Malaysia kini, Alhamdulillah, bersih bagi grade D, kalau rakyat mungkin E, kata Syahidan. Ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim, memberi amaran kepada kerajaan bahawa ia berisiko mendapat grade lebih rendah daripada D seperti yang diberikan oleh bersih jika suara rakyat diambil kira dalam penilaian pertengahan penggal selepas 2 tahun mentadbir. Itu berita buruk untuk Anwar. Tapi berita yang lebih buruk adalah kepada kepimpinan-kepimpinan politik yang cuba untuk memusuhi Anwar Ibrahim. Kenapa? Sebab benarkah apa yang Syahidan Kasim cakap ni? Adakah benar sekiranya rakyat mempunyai peluang untuk memberikan undi kepada kerajaan, maka kerajaan akan menerima grade D ataupun grade E? Saudara-saudara yang saya hormati, silap-silap rakyat bagi pilihan sampai grade A++. Jadi berkaitan dengan ini, tuan-tuan dan puan, rupanya satu kejutan yang buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Disampaikan oleh Menteri Komunikasi, genap 2 tahun pimpin Kerajaan Madani, Perdana Menteri fokus teruskan agenda negara, kata Fahmi Fadzil. Ini satu kejayaan hebat Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang genap 2 tahun menerajui kerajaan pada 24 November meneruskan agenda negara dengan mengadakan lawatan ke Korea Selatan, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, lawatan itu penting bagi memastikan kerjasama strategik antara kedua-dua negara dapat terus diperkukuhkan. Pada 24 November, Perdana Menteri akan ke Korea Selatan bagi lawatan rasmi untuk tujuan perdagangan dua hala serta mengadakan beberapa pertukaran memorandum persefahaman MOU. Saudara-saudara yang saya amat hormati, inilah contohnya. Cuba malukan Anwar tapi lain yang jadi. Sebenarnya pimpinan Anwar hari ini, Kerajaan Perpaduan hari ini, setakat ini pada pandangan saya masih dalam keadaan yang baik. Jadi saudara-saudara, kita nantikan saja pada PRU16 apa yang akan jadi. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini ada satu lagi dapatan yang menarik daripada channel ini. Mungkin ramai di antara Anda, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini tertanya-tanya dan mungkin sudah mempunyai cadangan sendiri. Sekiranya konspirasi politik untuk menjatuhkan Kerajaan Negeri Sabah pimpinan Ketua Menteri Sabah Haji G. Noor itu berjaya, sekiranya Kerajaan Negeri GRS ditumbangkan kerana skandal rasuah yang melibatkan 8 adun, skandal rasuah yang viral di seluruh media sosial, terutamanya di negeri Sabah ini. Kalau benar kepimpinan politik Kerajaan Negeri Sabah daripada barisan menteri dan kepimpinan JRS terlibat dengan skandal ini, adakah konspirasi politik untuk menjatuhkan Haji G ini akan berjaya? Kalau berjaya, siapa CM ataupun Ketua Menteri yang boleh dan layak untuk menggantikan tempat Ketua Menteri hari ini, Haji G. Noor? Sudah pasti nama yang pertama, ada yang berkata Bung Mokhtar. Mungkin Bung Mokhtar boleh jadi Ketua Menteri. Tapi baru-baru ini keputusan Mahkamah
ataupun baru-baru ini berkaitan dengan case Mahkamah Bung Mokhtar, mungkin menjadikan itu satu sebab Bung Mokhtar tidak layak untuk jadi Ketua Menteri. Dan yang seterusnya adalah Datuk Seri Shafie Apdal, DSSA, Presiden Warisan. Di dalam ruangan komen di dalam channel ini, Anda boleh lihat di dalam video melalui channel ini, rupanya ada beberapa komen yang meminati Shafie Apdal untuk menjadi Ketua Menteri semula daripada Parti Warisan. Saudara-saudara yang amat dihormati, di antara dua nama ini, rupanya terdapat satu lagi nama baru. Satu lagi nama baru yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Sabah dan mungkin seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Saya telah menerima satu komen daripada subscriber ataupun mungkin viewers, penonton di dalam channel ini. Ada berkata, setuju kalau Munira jadi CM ataupun Ketua Menteri. Dan komen yang seterusnya berkata, untuk rakyat Sabah, kita sokonglah YB Munira jadi CM Sabah. Ini kalilah perempuan pula kita punya CM Sabah. Saudara-saudara, setelah saya mendengarkan nama baru ini yang mungkin menjadi calon oleh netizen, pilihan Ketua Menteri oleh netizen, selain daripada Datuk Seri Shafie Apdal, selain daripada Bung Mokhtar, mungkinkah nama Munira ini akan menggegarkan politik Sabah pada PRN tahun depan, khususnya negeri Sabah? Di dalam artikel daripada Malaysia Kini, memetik nama Munira, MP Kota Belud geram, kecewa Sabah masih tercorot. Mungkin ini adalah satu ciri-ciri kepimpinan Ketua Menteri yang dicari ataupun yang diminati oleh rakyat Sabah. Bekas Timbalan Menteri Isna Raisa Munirah Majlis meluahkan kekecewaannya apabila Sabah terus tercicir daripada pembangunan negara. Kata MP Kota Belud itu, berdasarkan kepada data yang dibekalkan kerajaan, dia mendapati semua daerah di Sabah berada di kedudukan tercorot berbanding tempat lain. Sebagai orang Sabah, saya geram. Paling rendah sehingga kan program dan projek di negeri pun masih di bawah. Tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hanya dibelanjakan 46% daripada RM6.7 bilion. Apa sebenarnya yang berlaku YB? Katanya ketika mengajukan soalan tambahan pada sesi jawab lisan di Dewan Rakyat. Sebelum itu, MP dari Warisan berkenaan mempersoalkan fungsi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri dan Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Negeri dalam melaksanakan projek di Sabah. Dia bangun mengemukakan soalan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa. Menurut Isna Raisa lagi, kelewatan pembangunan yang berlaku di Sabah bukan saja melibatkan agensi kerajaan negeri, malah juga projek dikendalikan oleh kerajaan pusat. Tolak dulu birokrasi, tolak dulu segala protokol, marilah sama-sama kita selesaikan hal ini. Saudara-saudara, adakah ini menunjukkan Munira layak untuk menjadi CM? Silakan komen di bawah.